Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jatuhan Kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Moga Allah berterusan memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk beriltizam untuk menunaikan solat fardu ini senantiasa dalam mod berjemaah, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan solat yang kita rafakkan, solat yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam pertemuan kita yang lepas, kita telah melihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berjihad fi sabilillah. Sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berjihad fi sabilillah ini sehingga Nabi abadikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang keluar daripada rumahnya untuk berjuang di jalannya, dan beliau keluar daripada rumahnya ini tidak lain kecuali beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan akan setiap apa yang dibawa oleh rasulnya. Dan tak kala beliau keluar itu, ada kalanya beliau balik ke rumah setelah berjihad fi sabilillah. Beliau menang dalam jihad tersebut dan beliau baliklah ke rumah dengan ganjaran pahala yang Allah kurniakan kepada beliau dan juga harta ghanimah yang telah beliau perolehi daripada hasil peperangan tersebut. Dan ada kalanya beliau tak pulang. Ada di antara para sahabat ni yang tidak pulang ke pangkuan keluarganya, iaitu beliau terus
dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana gugur syahid, tuan-tuan. Dan bagaimana Nabi SAW menjelaskan lagi kesungguhan Nabi menjaga akan amal ibadah jihad fisabilillah ini, sehingga Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati, jikalau aku tidak memberatkan, jikalau aku tidak merasai tindakan aku ini boleh memberatkan umatku, tentu aku akan berterusan, tidak akan miss dalam setiap misi-misi peperangan. Nabi sebut asalnya hukum untuk berperang ni bukannya satu fardu ain, tuan-tuan. Dia merupakan satu fardu kifayah. Tapi kalau kita lihat seperti mana yang berlaku di bumi Gaza sekarang ni, ulama telah bersepakat mengatakan bahawa panggilan jihad itu sudah bertukar daripada fardu kifayah kepada fardu ain, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi mereka yang hidup di sekitar kejiranan yang berada di bumi Gaza tu, tuan-tuan. Ulama boleh katakan ulama di negara kita ni jauh, tuan-tuan, dia tak nampak, tak dapat rasai. Tapi ulama-ulama yang belah sana, tuan-tuan, yang berada di perbatasan, yang sentiasa mengikuti akan apa yang berlaku, mereka mengatakan bahawa kefarduan jihad ini telah berubah kepada satu kefarduan, fardu ain, tuan-tuan. Ini adalah antara yang telah diputuskan oleh Kesatuan Ulama Dunia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Nabi kata, kalau boleh kalau aku rasa tidak memberatkan umatku, dah pasti maqa'attu khalfasariyah, pasti aku akan sentiasa berada dalam misi-misi peperangan, wala waditu. Dan dalam misi peperangan ni, wala waditu, aku ingin agar aku dibunuh, gugur syahid, kemudian aku dihidupkan semula, kemudian aku gugur lagi dan aku hidup semula. Kan? Begitulah Nabi SAW ingin menggambarkan kepada umat akhir zaman ini, lebih-lebih lagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebesaran jihad fisabilillah ni, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan, di zaman sekarang ni, kita lihat di bumi Gaza ni, sahabat-sahabat kita sedang berada dalam mod jihad fisabilillah. Malah mereka yang gugur, tuan-tuan, mereka yang terbunuh dalam runtuhan bangunan juga dikira jihad, dikira syahid, tuan-tuan. Inilah yang apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini. Dan ini antara hadislah yang menceritakan kepada kita bagaimana pentingnya kita turut serta dalam jihad fisabilillah. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita akan melihat beberapa lagi ayat-ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan mentadabbur akan ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan akan dapati ada dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala hampir sama rangkap ayat, kedua-dua ayat ini. Tuan-tuan boleh lihat yang pertama sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 154, dan kedua adalah pada surah Al-Imran 169, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan liman yuqtalu fi sabilillah, bagi mereka yang terbunuh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka semua mati. Mereka tak mati sebenarnya. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu semua tak perasan dan tak dapat merasai akan kehidupan istimewa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dalam ayat surah Al-Imran 169 pula, tuan-tuan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu sangka bahawa mereka yang gugur syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala ini mati, tetapi mereka hidup. Bal ahyaun, sama juga rangkap je dengan surah Baqarah tadi. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka diberi rezeki. Jadi dalam kedua-dua ayat ini tuan-tuan, daripada surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ni tuan-tuan, kita lihat Allah Subhanahu wa taala antara persamaan ayat ni apa tuan-tuan? Bal ahyaun walakin la tash'urun. Dia kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabil bal ahyaun walakin la tash'urun, dengan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kedua-dua nak menceritakan bahawa keistimewaan orang yang jihad fi sabilillah ni, bila mereka gugur tuan-tuan, dia akan hidup tuan-tuan. Kehidupan yang special yang kita tak tahu, tak boleh nak lihat tuan-tuan, sebab kita tak boleh nak merasai apa yang dialami oleh mereka yang gugur syahid ni tuan-tuan. Itu yang saya pernah ceritakan dengan tuan-tuan pada minggu lepas, bagaimana seorang ibu tuan-tuan yang menceritakan kepada kita bagaimana tak kala dia dalam, saya tak ingat tarikhnya tuan-tuan, tapi selepas 7 Oktober tuan-tuan, ibu tak kala ibunya sedang memanggil anaknya kerana di tempatnya akan dibom oleh puak Israel ni tuan-tuan, puak Zionis ni, tak sempat lagi nak, ibu tu dah nampak anak dia tapi anak dia tak sempat nak lari kepada ibu tu, sehingga kan ibunya melihat bagaimana anaknya ni dibom dan termasuk di kalangan mangsa dalam runtuhan tu tuan-tuan. Dah nampak dah anak dia tapi tak sempat, dan ibu ni sedih sangat-sangat dan tak lepas-lepas daripada mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma istimewa dia taklah meraung-raung tuan-tuan, sebab dia meredai, merelakan akan pemergian anaknya. Tapi sifat ibu ni rasa sedih sangat-sangat sebab anak tu mati di depan mata dia. Jadi dia risau malam tu, sedih sangat sampai terbawa-bawa dalam mimpinya. Dalam mimpi tu malam tu tuan-tuan, dia berjumpa dengan anaknya dalam mimpinya. Sampai anak dia kata, ya amma, wahai ibuku, kau jangan bimbang wahai ibuku, aku ni baik-baik saja. Jadi ibu ni kata, macam mana kau tak rasa sakit ke? Aku nampak kau teruk sangat, kau tak rasa sakit ke? Anak dia kata, tak tahulah mak, aku tak rasa sakit apa, rasa macam gigit semut. Lepas tu tiba-tiba aku berada dalam satu tempat yang cukup indah, cukup istimewa. Ini Allah datangkan mimpi pada seorang ibu itu, dan ibu ini melihat keadaan anaknya yang telah gugur syahid tuan-tuan. Ini keistimewaan tuan-tuan, itu yang disebutkan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bal ahyaun walakin la tash'urun. Kita tak dapat rasai, sebab tu kita tak boleh nak gambarkan macam mana hidupnya mereka tuan-tuan, tak boleh nak gambarkan, sebab itu merupakan antara kehidupan yang istimewa yang Allah Subhanahu, hanya Allah dan orang yang mati syahid saja yang tahu tuan-tuan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi ada menjelaskan keadaan orang yang gugur syahid ni tuan-tuan. Daripada hadis Masruq bin Al-Jada' berkata, kami bertanya Abdullah bin Mas'ud tentang ayat yang kita bincang tadi tuan-tuan, ayat dalam surah Al-Imran 169 tadi kan. Kami bertanya Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, dan janganlah kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati, bahkan mereka hidup diberi rezeki di sisi Tuhannya. Dia menjawab, kami telah bertanya tentang itu. Lalu dia menjawab, roh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantung di arasy Allah. Ia dapat keluar masuk ke syurga sesuka hatinya, kemudian dia beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Kemudian Rabb mereka melihat mereka seraya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lain? Mereka menjawab, apa lagi yang kami inginkan kalau kami sudah dapat keluar masuk ke syurga sesuka hati. Allahu Akbar. Lalu Allah Subhanahu wa taala terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali.
ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan itu, maka mereka pun menjawab, wahai Tuhanku, kami menginginkan roh kami dikembalikan lagi ke jasad kami hingga kami dapat berperang lagi di jalanmu untuk kesekian kalinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kalau mereka tidak lagi memerlukan sesuatu, akhirnya mereka ditinggalkan begitu saja. Jadi kita lihat kan, seolah-olah hadis daripada penjelasan Abdullah bin Mas'ud ini sama dengan hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, tuan-tuan. Bagaimana orang yang mati syahid ni, kalau boleh, nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala masukkan ruh-ruh orang yang mati syahid ni dalam burung hijau yang berterbangan, tuan-tuan, keluar masuk daripada syurga, tuan-tuan, dan dia menginggap ke di mana, di pelita-pelita di arasy Allah Subhanahu wa taala itu, dan tidak adalah keistimewaan nikmat yang paling besar daripada itu, sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau nak apa lagi? Allah tanya 3 kali pada ni, ada dah apa-apa lagi tak yang kau inginkan? Yang para syuhada ni kata, apa lagi yang lebih nikmat daripada ini? Apa lagi yang lebih nikmat daripada ini? Tapi disebabkan Allah tanya sungguh-sungguh tu, tuan-tuan, mereka menjawab, alangkah baiknya ya Allah kalau kami dapat dihidupkan semula, dan setelah kami dihidupkan semula tu, kami pergi balik berjihad dan kami gugur lagi. Begitulah keadaan yang kami inginkan. Begitulah yang keistimewaan orang yang syuhada ini, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, pada malam ini kita akan lihat lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar kelebihan kita berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menyuntik, tuan-tuan, pada masyarakat kita semua bahawa jihad fi sabilillah ini adalah satu nikmat yang paling besar. Jihad fi sabilillah ni adalah satu ibadah zarwatus sanam. Dia merupakan antara klimaks ibadah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan, tuan-tuan, orang-orang yang gugur syahid ni, tuan-tuan, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bila mereka berjihad keluar di medan, tuan-tuan, mereka bukan memburu kemenangan. Yang pertama sekali yang mereka buru adalah gugur syahid. Kemenangan itu secondary. Sehingga kan digambarkan, kenapa, tuan-tuan, digambarkan sebegitu rupa sekali, tuan-tuan, kerana gugur syahid ini ada keistimewaan yang telah disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam hadis yang lain daripada seorang sahabat yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karbin, beliau telah berkata, beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, li syahidi indallah sab'a khisal, bagi orang-orang yang mati syahid ini ada 7 keistimewaan. 7 keistimewaan, tuan-tuan. Yang pertama sekali dia kata, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi, apabila mula sahaja darah tumpah daripada tubuh badan orang yang jihad fi sabilillah ni, tuan-tuan, bermulalah Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa dia. Itu yang pertama. Ada 7, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhla khullatul iman. Beliau juga akan dipakaikan dengan jubah yang istimewa nanti semasa Hullatul iman, tuan-tuan. Dia kata kat sini, yang kedua dia kata apa? Dia dapat melihat tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila dikebumikan, tuan-tuan, dia dalam alam barzah tu, dia dah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan syurga yang akan beliau dianugerahkan kepada dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, dia juga akan disebut lagi dalam hadis ni, dia akan dilindungi daripada azab kubur. Tidak ada azab kubur, tuan-tuan, bagi orang yang gugur syahid. Dan yang keempat, terjamin keamanannya daripada malapetaka yang besar tak kala hari kiamat. Sebab kita sedia maklum, tuan-tuan,
bila hari kiamat nanti semua manusia akan dibangkitkan semula, dan ketika itulah kita akan berhadapan dengan al-fazaul akbar, kegemparan, gempitanya suasana hari kiamat tu, sehingga kan manusia itu tak menghiraukan orang lain, tuan-tuan. Walaupun ibu dia, anak dia tak hirau dah. Yang dihirau akan amalan dia saja, sebab kesemuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Jadi manakala orang-orang yang gugur syahid ni, tuan-tuan, dia akan diamankan daripada perkara-perkara ni, tuan-tuan. Sehingga kan kalau kita tahu kan, biasanya orang-orang yang berhadapan di padang mahsyar nanti, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka yang merasai bahawa matahari itu di antara kepala dengan matahari ini lebih kurang satu batu, tuan-tuan, dan sehingga menyebabkan begitu panas, sehingga ada di kalangan mereka ditenggelami oleh peluh mereka sendiri, tuan-tuan. Ini al-fazaul akbar yang akan dilalui oleh orang yang berhadapan dengan hari kiamat nanti. Tapi orang-orang yang mati syahid tidak akan lalui akan ujian-ujian tersebut. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan dan puan rahimullah, mereka akan merasai kemanisan iman dan dikahwinkan dengan bidadari seramai 72 orang bidadari. Allahu akbar. Senyum haji. 72 orang bidadari, orang yang mati syahid ji. Orang yang mati syahid. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan rahimullah, antara kelebihan orang yang mati syahid ini, dia dapat memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya untuk bersama-sama dengan dia insya-Allah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kelebihan-kelebihan lah orang yang mati syahid, tuan-tuan. Nak mengatakan mati syahid ni, tuan-tuan, adalah dia punya ultimate kepada jihad fi sabilillah. Dan mati syahid ini jugalah adalah jalan pintas kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilalui sekarang ni oleh 11,000 penduduk Gaza yang telah gugur syahid, mudah-mudahan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita ni macam mana? Kita juga kena bercita-cita untuk mati syahid. Mati syahid ataupun tidak tu lain cerita, tapi kena bercita-cita untuk mati syahid. Sebab mati syahid ni istimewanya luar biasa. Istimewanya luar biasa. Dan orang mati syahid ini jugalah dia tidak akan lalui sakaratul maut. Hatta Nabi SAW pun bila nak menghembuskan nafas yang terakhir, menceritakan kepada kita tentang sakitnya sakaratul maut ni. Tapi orang yang mati syahid, tuan-tuan, dia tak akan merasai kesakitan nak terlepasnya, tercabutnya roh daripada tubuh badan dia. Itu keistimewaan orang yang mati syahid. Malah ada yang mengatakan macam gigit nyamuk aja keadaan dia. Ini keistimewaan luar biasa untuk orang yang mati syahid. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan rahimullah, Nabi SAW juga mengajar kepada kita, kita kena sentiasa merancang akan kematian kita. Dan kematian husnul khatimah yang biasa kita doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Bagaimanakah perancangan husnul khatimah kita, tuan-tuan? Masing-masing ada cara dia. Ada kata nak mati dalam sujud, ada kata mati dalam keadaan dia nak melakukan perkara yang baik, ada yang kata nak mati dalam dakapan keluarga dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, mati yang paling baik, yang paling istimewa adalah mati dalam keadaan dia gugur mati syahid, tuan-tuan. Sebab itu kita, tuan-tuan dan puan rahimullah, walaupun kita tidak ada kesempatan lagi untuk gugur syahid, tapi Nabi SAW telah mengajar kita agar sentiasa bercita-cita untuk mati syahid. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man sa'ala asyhadata bisidqin, man sa'ala asyhadata bisidqin rafa'allahu manazila syuhada, rafa'ahu Allahu manazila syuhada walau kana mata fi firashihi atau kama qala. Maksud hadis Nabi SAW, barang siapa yang sentiasa berdoa mengharap akan mati syahid dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan,
Ni bukan sekadar dalam mulut tuan-tuan, bukan sekadar di lisan saja, bukan sembang je tuan-tuan, tapi di betul-betul setiap hari. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka syahadata fi sabilik. Ya Allah, kurnialah kepada kami ya Allah syahadah di atas jalan-Mu ya Allah. Dia doa dengan sungguh-sungguh, sebab seronok sangat tengok orang mati syahid. Dia pun minta, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Ya Allah, ya Allah, tamatkanlah riwayatku ini ya Allah dengan husnul khatimah, yang paling baik asyhadata ala fi sabilik. Jadi tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak sampai hajat tuan-tuan. Mati sebab apa? Mati sebab kanser, sakit jantung. Tapi kerana kawan-kawan dia kata, ayah kamu ni sentiasa mengharapkan mati syahid. Dia tak pernah miss berdoa setiap hari. Dia mengharapkan agar dia dapat menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan dia mati syahid. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkan beliau satu darjat dengan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas pertiduran dia tuan-tuan, walaupun dia mati atas katil. Sebab ramai tuan-tuan yang saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan, ramai pejuang-pejuang Islam, antaranya panglima-panglima perang yang hebat macam Khalid bin Al-Walid, bercita-cita mati syahid tuan-tuan. Dalam peperangan Mu'tah sampai 9 bilah pedang ni yang patah tuan-tuan. Nak kata berapa orang yang pernah dia berhadapan tuan-tuan. Namun di akhir riwayat dia tetap mati di atas pertiduran, mati di atas katil macam biasa tuan-tuan. Tapi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya seperti mana para syahid. Ini yang kita kena buru tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita lihat dalam hadis yang lain tuan-tuan yang menceritakan tentang mood jihad ini, antaranya kelebihan berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. An Salman Al-Farisi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquh wa aminal fattan. Maksud hadis ini daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni tuan-tuan adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Parsi. Parsi ni kan kat belah-belah Iran tuan-tuan, bahasa Parsi tuan-tuan. Bahasa Parsi ni bukan bahasa Arab tuan-tuan. Dia bahasa Parsi lah. Tulisan dia pun tak sama macam tulisan Arab. Mungkin hurufnya huruf hampir sama, tapi bahasanya tak banyak. Ada yang macam Arab tapi bahasanya berbeza daripada bahasa Arab. Di Salman Al-Farisi ini salah seorang sahabat yang datang daripada Parsi, mencari akan Nabi akhir zaman, sehingga beliau telah bersyahadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memburu Nabi, mencari Nabi akhir zaman, sehingga beliau bertemu dengan Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah dan diislamkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman Al-Farisi ini terkenal apabila beliau telah memberi satu idea kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketika berlakunya peperangan Ahzab, ketika kota Madinah berhadapan dengan tentera-tentera bersekutu di kalangan orang-orang Arab tuan-tuan. Tak kala orang-orang Arab nak merempuh kota Madinah seramai 10,000, dan pada ketika itu tentera Madinah hanya ada 3,000 je tuan-tuan. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, macam mana kita ni, kita nak berperang dengan puak-puak Ahzab ni, bagaimana? Kita nak berperang di luar atau kita bertahan saja? Lantas Nabi pun bertanya kepada para sahabat, apakah idea antum sekalian? Jadi yang muncul untuk bagi pandangan adalah Salman Al-Farisi. Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami satu masa dulu, tak kala aku berada di bumi Parsi, bila kita berhadapan dengan tentera-tentera yang besar ni, kita akan menggali parit.
Itu namanya peperangan Khandaq, juga dikenali dengan peperangan Khandaq. Semua idea datang daripada Salman Al-Farisi. Inilah sahabat yang terkenal. Jadi dalam hadis ini Salman Al-Farisi ada berkata, saya pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan solat malam sebulan penuh. Jika dia meninggal, maka amalannya senantiasa mengalir seperti yang pernah dia amalkan, dan juga mengalir pula rezekinya dan terbebas dia daripada fitnah. Dalam hadis ni tuan-tuan puan-puan rahimahullah, Salman Al-Farisi menceritakan kepada kita, satu hari beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ribat. Ribat tu apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar ribat? Bukan ribet ni ribat tuan-tuan. Bahasa Arab ribat. Ataupun mungkin kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Imran ayat yang ke-200. Tadi Imran 169 kan? Ni ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ribat datang daripada warabitu tuan-tuan, bersiap siaga, bersedia. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan ribat ni. Jadi disebut dalam hadis ini, Salman Al-Farisi menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan ribat. Ribat ini adalah satu operasi tuan-tuan. Ribat ini adalah dalam satu gerak kerja, iaitu menjaga perbatasan daripada dibolosi oleh tentera-tentera. Ribat ni bermaksud menjaga keselamatan negara. Itu yang dimaksudkan dengan ribat. Ribat ni satu amalan menjaga keselamatan negara, di mana di sana ada satu unit yang dikhaskan untuk memastikan bahawa setiap batasan-batasan, sempadan-sempadan ini tidak dibolosi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat ini adalah satu unit tentera yang kadang-kadang mereka juga menjaga tuan-tuan, tentera-tentera berkawal tuan-tuan. Kalau kita di zaman kita sekarang ni, ribat ini kalau orang di zaman kita, kalau tuan-tuan lihat kan, perkataan murabitun ataupun murabitat, murabitun ni biasa kita dengar kat mana? Dekat Palestin. Yang biasa satu unit yang ditubuhkan oleh orang-orang Palestin di tebing barat semenjak 7 tahun yang lepas. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengadakan operasi ribat lah. Dan orang yang melakukan ribat tu dikenali dengan murabitun. Kalau yang perempuan, murabitat. Apa tugas ni tuan-tuan? Menjaga setiap pintu-pintu Masjidil Aqsa ini daripada ditembusi ataupun dirempuh oleh puak-puak Yahudi. Sebab puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, diorang ni bila diorang buat sambutan-sambutan hari perayaan, mereka masuk ke dalam Masjid Aqsa, dan cara mereka menyambut perayaan ni tuan-tuan dengan muzik, dengan amalan-amalan yang sehingga mengganggu orang-orang yang solat. Malah ada di antara mereka ni yang cuba nak merosakkan akan Masjidil Aqsa. Oleh kerana itu 7 tahun yang lepas, kaum muslimin, penduduk-penduduk Palestin di tebing barat telah menubuhkan unit ribat ni tuan-tuan untuk memastikan Masjidil Aqsa tidak dirosakkan, tidak dimusnahkan oleh puak-puak Yahudi ni tuan-tuan. Dan unit ribat ni tuan-tuan adalah sukarelawan di kalangan lelaki dengan wanita. Dia orang ada jadual dia orang 24 jam, tak pernah ada ruang yang terlepas daripada ada sahaja orang yang akan jaga. Dan tidak ada bayaran. Ini luar biasa. Sebab mereka amat-amat nak jaga kiblat yang pertama ni, sehingga mereka wujudkan unit-unit ni tuan-tuan. Dan unit-unit inilah tuan-tuan sampai sekarang tuan-tuan masih lagi
berjalan untuk memastikan Masjidil Aqsa ini tidak dirobohkan oleh puak-puak Yahudi. Itu yang dimaksudkan dengan ribat lah tuan-tuan. Cuma di sini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita semua bahawa kelebihan ribat ini, barang siapa yang melakukan operasi ribat sehari semalam, maknanya sepanjang hari dia buat, sepanjang hari sepanjang malam dia duduk jaga akan negara dia ataupun masjidnya daripada dicerobohi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dia berpuasa sebulan dan berqiyamul lail sebulan tuan-tuan. Itu kelebihan orang yang buat operasi ribat. Maknanya nilainya sama dengan orang yang berpuasa sebulan, dan juga bukan sekadar puasa sebulan aja, berqiyamul lail selama sebulan. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, kalaulah tak kala dia buat ribat, tengah-tengah dia berjaga-jaga ni tuan-tuan, yang kita namakan sebagai operasi ribat ni, sedang dia berjaga ni, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa dia. Jadi setiap apa amalan yang dia lakukan ketika ribat ini, tetap akan pahalanya tetap akan mengalir, pahalanya tetap akan berterusan sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Biasanya kita tengok pahalanya akan berterusan ni bila kita menemui malam Lailatul Qadar, kan? Seringkali kita dengar kan, orang yang menemui malam Lailatul Qadar, kalau tengah-tengah dia baca Quran, insya-Allah pahala baca Quran ni tuan-tuan akan berterusan selama 1000 bulan. Tapi ni tidak. Ribat ini, kalau dah tengah-tengah dia berjaga tu, dia baca Quran, pada malam tu dia jaga solat fardu dia berzikir, dia mati masa misi tu tuan-tuan, ketika di misi tu dia meninggal tuan-tuan, tak kalau operasi ribat, Allah Subhanahu wa taala jamin amalan yang dilakukan itu akan berterusan sampai hari kiamat tuan-tuan, sampai hari kiamat. Adakah amalan yang lebih baik daripada itu? Bukan itu saja, bila dimasukkan ke dalam alam barzah nanti tuan-tuan, dalam alam barzah pula dia akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang rezeki berterusan. Rezeki berterusan tu bermaksud di alam barzah ni tuan-tuan, dia akan berada dalam keadaan yang aman. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, yang kita bicara dalam ayat tersebut kan. Dia sentiasa hidup tuan-tuan. Dan yang akhir sekali tuan-tuan rahimakumullah, antara keistimewaan orang yang ribat ni juga, dia tidak akan melalui proses soal siasat nukar dengan nakir, malaikat nukar dengan nakir tuan-tuan. Ini antara keistimewaan tuan-tuan orang yang melakukan operasi ribat ini. Ini antara keistimewaan luar biasa tuan-tuan, yang sepatutnya kita sama-sama bercita-cita lah, berniat untuk meraih akan kelebihan orang yang melalui proses ribat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, kelebihan-kelebihan hadis-hadis seperti ini perlu kita garap tuan-tuan, perlu kita hayati, sebab dia punya pahala tu luar biasa. Semua orang nak mati tuan-tuan, semua orang nak mati husnul khatimah, tapi kemungkinan mati husnul khatimah kita ini, kita akan melalui proses nukar dengan nakir tuan-tuan, muka nakir tapi mati seperti ini dia tak akan lalui. Sebab itu sebagai ulama mengatakan bahawa ada yang mengatakan dia tak akan melalui soal jawab nukar dengan nakir, ada yang mengatakan bahawa dia akan berjumpa dengan nukar nakir tapi tidak berlakunya soal jawab itu tuan-tuan. Ini antara kelebihan-kelebihan orang yang melakukan operasi ribat. Sebab tu ribat ni tuan-tuan adalah satu pahala yang luar biasa, yang cukup dekat dengan pegawai-pegawai keselamatan, polis, tentera, yang jaga keselamatan ni tuan-tuan, sebenarnya pahala cukup besar, masya-Allah. Jadi kita ni dah tak ada peluang kan nak jadi pegawai keselamatan. Tetapi untuk generasi yang akan datang, kita kena galakkan mereka bahawa untuk
untuk menceburi akan kerja-kerja menjaga keselamatan negara ni, sebenarnya pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam hadis yang lain tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita lihat antara yang disediakan kepada kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara panjang lebarnya berkenaan dengan operasi jihad ini. Kita lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sebab sekarang ini kita seringkali bicara tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini seringkali disebut, seringkali, dan kalau kita lihat perkembangan yang terakhir, kita lihat ramai orang-orang Yahudi, malah hampir 500,000 yang nak keluar daripada bumi Israel tuan-tuan. Tak berani, tak, sebab orang Yahudi ni dia penakut tuan-tuan. Jadi mereka bimbang bahawa mereka merasakan bahawa tempat tinggal mereka dah tak selamat, tidak aman daripada roket-roket Qassam tuan-tuan. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimanakah nasib orang-orang Yahudi ini di akhir zaman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuqatilukum al-yahudu fatusallatuna alaihim thumma yaqulul hajar ya muslim hadha yahudi wa ra'i faqtulhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kiamat terjadi, sebelum munculnya hari kiamat nanti, kamu akan memerangi orang Yahudi sampai sebuah batu. Sebelum kiamat nanti, sebelum kiamat terjadi, kamu akan memerangi orang Yahudi sampai batu-batu dan pokok-pokok di mana orang Yahudi bersembunyi di sebaliknya akan berkata, wahai orang Muslim, inilah orang Yahudi di sebalikku, bunuhlah dia, bunuhlah mereka. Ini antara hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, dibicara di mana dikatakan bahawa di akhir zaman nanti, kita berhenti sebentar untuk bagi laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar.
Baik, kita akhirkan dengan hadis ni tuan-tuan. Hadis berkenaan dengan memerangi orang-orang Yahudi ni lah. Dan seperti mana yang saya sebut matanya sebentar tadi, di mana Abdullah bin Umar, beliau ada berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kiamat nanti kamu akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai disebut lagi dekat sini sebuah batu, dan tak kala kamu sedang memerangi puak Yahudi ini, batu di mana tempat orang-orang Yahudi bersembunyi. Malah dalam riwayat lain mengatakan batu dan pokok di mana tempat orang Yahudi bersembunyi. Di sebaliknya berkata, wahai orang-orang Muslim, maka perangilah mereka. Wahai orang-orang Muslim, inilah orang-orang Yahudi di sebalikku, bunuhlah dia. Ini antara hadis yang mengatakan sehinggakan kita lihat teruknya orang Yahudi, sampaikan batu-batu dan pokok juga menunjukkan arah di mana tempat orang-orang Yahudi ini bersembunyi. Malah dalam riwayat yang lain mengatakan cuma satu pokok saja tuan-tuan yang dinamakan sebagai Syajaratul Gharqad. Syajaratul Gharqad ini sahajalah yang tidak akur. Syajaratul Gharqad ini dikatakan merupakan pokok Yahudi, sehingga kan dia ini banyak ditanam oleh puak-puak Yahudi di bumi Palestin sekarang ini, untuk memastikan bahawa di akhir zaman nanti mereka dapat bersembunyi di belakang pokok-pokok Syajaratul Gharqad ni lah. Kerana apa? Kerana kalau pokok-pokok yang lain, batu-batu yang lain akan menunjuk ke arah orang-orang Yahudi, kecuali pokok ini, iaitu Syajaratul Gharqad. Ini antara hadis yang menceritakan tentang akhir zaman nanti, apabila Dajjal muncul bersama-sama dengan 70,000 orang Yahudi yang menjadi tentera-tentera beliau. Pada ketika itulah akan berlaku perkara ini tuan-tuan. Jadi insya-Allah puan-puan rahimakumullah, kita akan lihat penjelasannya nanti dalam pertemuan kita yang akan datang. Jadi apa sekalipun tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, untuk kita berada dalam suasana kita sekarang ini, kita digalakkan untuk senantiasa kunut nazilah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus turunkan pertolongan kepada sahabat-sahabat kita di sana. Kita rasa amat lemah, kita rasa amat sedih sangat-sangat dengan apa yang berlaku. Jadi kita cuba
salurkan kesedihan kita ini dengan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dalam kunut-kunut nazilah kita, dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada mereka semua yang telah masuk hari yang ke-36 tuan-tuan. Hari ini dah melebihi daripada sebulan tuan-tuan, dan mereka masih lagi samit, mereka masih lagi bersabar dan berterusan mempertahankan tanah air. Dan kita yakin nasrum minallah wa fathun qarib. Mereka amat yakin bahawa pertolongan Allah semakin hampir. Selagi lama mereka sabar dan kekal dalam keadaan mood mempertahankan ni tuan-tuan, insya-Allah lagi lama lagi lemah puak-puak Zionis ini, dan pastinya pada ketika itu kita akan dapat lihat kekalahan dan kemenangan pada umat Islam dan kekalahan pada puak-puak Yahudi ini. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini sedikit perkongsian hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyematkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk sentiasa memburu mati syahid sebagai salah satu daripada mati yang terbaik dalam doa-doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh la rada li fadlika wa la ma'buda bihaqqi siwak. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afina fi Gaza, fi Palestin wa fi ardi Syam wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi